Selamat sejahtera kepada Dr. Fuad. Nama saya Fong Hawing dan nombor matrik saya 279987. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor yang mempengaruhi pelajar dalam pemilihan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai di Ignatius Mas University Utara Malaysia. Bab 4 merupakan dapatan kajian. Dalam bahagian dapatan kajian mempunyai data dan maklumat yang dikumpul melalui borang soal selidik dan temu bual daripada responden. Pengkaji juga menggunakan kaedah deskriptif untuk mempersembahkan dapatan kajian yang merangkumi jadual, raja dan statistik. Analisis sebab dan akibat dan analisis perbandingan juga akan digunakan untuk mempersembahkan dan menganalisis dapatan kajian. Melalui kajian ini, pengkaji juga akan menerangkan penemuan baharu yang daripada kajian ini. Kajian ini terlibat 91 orang responden yang terdiri daripada Ignatius Mas University Utara Malaysia untuk menjawab soal selidik yang disediakan oleh pengkaji. Pengkaji juga menjalankan temu bual dengan beberapa responden semasa menjawab borang soal selidik. Profil demografi pelajar di Ignatius Mas University Utara Malaysia tentang kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai merangkumi sebanyak 7 soalan dalam borang soal selidik yang telah disoal oleh pengkaji kepada responden untuk mendapatkan maklumat yang lebih teliti tentang responden. Pengkaji dapat lebih mengetahui latar belakang responden. Yang pertama adalah jantina responden, iaitu 91 orang pelajar di Ignatius Mas University Utara Malaysia dapati bahawa majoriti pelajar adalah perempuan, iaitu 91 orang responden atau 100%. Kedua ialah umur responden. Majoriti umur pelajar adalah 19 hingga 23 tahun, iaitu 62 orang responden atau 68.1%. Tiga ialah etnik responden. Terdapat pelajar etnik Cina di Ignatius Mas University Utara Malaysia paling ramai, iaitu 46 orang responden atau 50.5%. Keempat ialah kewarganegaraan responden. Majoriti pelajar di Ignatius Mas University Utara Malaysia adalah warga negara, iaitu 91 orang responden atau 100%. Kelima ialah klasifikasi pendapatan responden. Terdapat pelajar yang terdiri daripada kalangan M40 di Ignatius Mas University Utara Malaysia paling ramai, iaitu 47 orang responden atau 51.60%. Keenam ialah tahap pendidikan responden. Pelajar daripada ijazah sarjana muda adalah paling ramai, iaitu seramai 79 orang responden atau 86.8%. Ketujuh ialah semester pelajaran responden. Melalui kajian diperoleh, didapati bahawa responden semester 5 adalah tertinggi dalam menjawab soal selidik Ignatius Mas University Utara Malaysia, iaitu sebanyak 32 orang responden atau 32.5%. Kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai di Ignatius Mas University Utara Malaysia yang terdapat sebanyak 6 pernyataan telah digariskan berkaitan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai dalam borang soal selidik yang dibincangkan dalam bahagian ini. Yang pertama ialah kekerapan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tunai dalam sebulan yang terdapat 36 orang responden, iaitu 39.6%, menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai sebanyak 11 hingga 20 kali dalam sebulan. Kedua ialah jumlah perbelanjaan responden dengan menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai dalam sebulan. Majoriti perbelanjaan pelajar di Ignatius Mas University Utara Malaysia yang menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai dalam sebulan ialah RM100 Malaysia dan ke bawah, iaitu seramai 28 orang responden daripada 91 orang responden dengan mempunyai 30.77% yang berbelanja dalam perbelanjaan ini. Ketiga ialah kekerapan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai yang digunakan oleh pelajar di Ignatius Mas University Utara Malaysia dalam sebulan. Responden telah memberi jawapan berdasarkan tahap kekerapan dalam skala ordinal, iaitu sangat tidak kerap, jarang-jarang kerap dan sangat kerap. Terdapat 51 orang responden, iaitu 56% sangat kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dalam sebulan. Keempat ialah menunjukkan jumlah perbelanjaan responden dengan menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dalam sebulan. Majoriti perbelanjaan pelajar di Ignatius Mas University Utara Malaysia yang menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dalam sebulan ialah RM101 Malaysia hingga RM200 Malaysia, iaitu seramai 35 orang responden daripada 91 orang responden dengan mempunyai 38.46%. Kelima ialah barang yang sering dibeli oleh responden di Ignatius Mas University Utara Malaysia dengan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Didapati bahawa barang yang sering dibeli dengan menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai ialah barangan keperluan alat tulis dan tempahan tiket. Terdapat 78 orang responden, iaitu 85.71% yang sering membeli barang keperluan dengan menggunakan aplikasi bank tanpa tunai. Hal ini demikian kerana
Pelajar tidak perlu membawa wang tunai yang banyak semasa membeli barang keperluan seperti makanan, minuman, dan pakaian. Keenam ialah bentuk kaedah transaksi jual beli yang pernah digunakan oleh responden di Ignatius Mas University Utara Malaysia. Berdasarkan jadual di atas, semua responden pernah menjalankan kaedah transaksi jual beli dengan menggunakan wang tunai. Peratusnya adalah 100%. Dapatan ini adalah kerana bentuk kaedah transaksi jual beli ini adalah paling biasa bagi seseorang pengguna untuk menjalankan sesuatu transaksi. Faktor yang mempengaruhi pelajar dalam pemilihan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai di Ignatius Mas University Utara Malaysia yang terdapat 7 soalan. Yang pertama ialah jumlah maksimum yang boleh responden terima semasa menggunakan transaksi jual beli secara tunai. Majoriti yang boleh terima jumlah maksimum yang menggunakan transaksi jual beli secara tunai ialah RM401 Malaysia hingga RM500, iaitu 25 orang responden atau 27.47%. Kedua ialah jumlah minimum yang mendorong responden menggunakan transaksi jual beli secara tanpa tunai. Jumlah minimum yang mendorong responden untuk menggunakan transaksi jual beli secara tanpa tunai ialah RM50 Malaysia dan ke bawah, iaitu seramai 81 orang responden daripada 91 orang responden atau 89%. Ketiga ialah keyakinan responden terhadap privasi dan keselamatan kaedah transaksi yang dipilih. Majoriti responden sangat yakin terhadap privasi dan keselamatan kaedah transaksi yang dipilih, iaitu seramai 67 orang responden atau 73.6%. Keempat ialah kepastian responden terhadap pembayaran tanpa tunai boleh digunakan di semua tempat termasuk pendalaman. Terdapat 60 orang responden, iaitu 65.9% memilih tidak. Hal ini disebabkan kawasan pendalaman tidak mempunyai pencapaian internet yang lancar, menyebabkan pembayaran tanpa tunai tidak dapat digunakan. Kelima ialah kepastian responden terhadap kaedah transaksi jual beli tanpa tunai merupakan kaedah pembayaran yang diterima umum oleh semua kedai dalam sekeliling Universiti Utara Malaysia. Majoriti responden memilih tidak terhadap kaedah transaksi jual beli tanpa tunai merupakan kaedah pembayaran yang diterima umum oleh semua kedai dalam sekeliling Universiti Utara Malaysia, iaitu seramai 68 orang responden atau 74.7%. Keenam ialah kesetujuan responden terhadap proses pembayaran dengan menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai lebih cepat berbanding dengan kaedah pembayaran secara tunai. Majoriti responden setuju dengan proses pembayaran dengan menggunakan aplikasi wang tanpa tunai lebih cepat berbanding dengan kaedah pembayaran tradisional, iaitu seramai 83 orang responden atau 91.2%. Ketujuh ialah kesetujuan responden terhadap kaedah transaksi tanpa tunai memudahkan pembelian dijalankan kerana pembeli tidak perlu membawa wang yang banyak semasa membeli barang. Majoriti responden setuju dengan kaedah transaksi tanpa tunai memudahkan pembelian dijalankan kerana pembeli tidak perlu membawa wang tunai yang banyak semasa membeli barang, iaitu 88 orang responden atau 96.7%. Kelebihan dan kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai dalam kalangan pelajar di Ignatius Mas University Utara Malaysia yang perlu responden memberikan jawapan mereka berdasarkan skala ordinal, iaitu skala 1 menunjukkan skala tidak setuju, skala 2 menunjukkan tidak setuju, skala 3 menunjukkan tidak pasti, skala 4 menunjukkan setuju, dan skala 5 menunjukkan sangat setuju. Sekarang akan membentangkan tentang kelebihan dan kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai. Yang pertama, kelebihan kaedah transaksi jual beli secara tunai dapat mengelakkan perbelanjaan berlebihan. Berdasarkan raja di atas, terdapat 50 orang responden, iaitu 54.95% menunjukkan sangat tidak setuju. Hal ini disebabkan oleh mereka menganggap bahawa perbelanjaan berlebihan dapat dielakkan melalui panduan hidup dan bukanlah berdasarkan jual beli secara tunai atau tanpa tunai. Kedua, kelebihan kaedah transaksi jual beli secara tunai tidak akan menghadapi isu keselamatan seperti penipuan dalam talian atau pemrograman. Majoriti responden sangat setuju dengan kelebihan ini, iaitu 50 orang responden atau 54.95%. Hal ini disebabkan transaksi jual beli secara tunai adalah dilakukan secara fizikal dan dapat dilihat. Yang pertama ialah kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai mempunyai risiko yang tinggi jika membawa banyak wang tunai. Seramai 75 orang responden atau 82.42% sangat setuju dengan membawa banyak wang tunai mempunyai risiko yang tinggi. Majoriti responden sangat setuju dengan kekurangan ini adalah kerana membawa wang tunai yang banyak akan mengalami risiko untuk menghilangkan wang tunai dari segi dicuri atau dirampas oleh orang lain. Kedua ialah kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai mudah terdedah kepada risiko jangkitan dan penyebaran wabak coronavirus 2019 kerana wang tunai yang membawa virus. Daripada 91 orang responden di Ignatius Mas University Utara Malaysia, terdapat 75 orang responden atau 82.42% sangat setuju dengan kekurangan ini. Sekarang akan membentangkan tentang kelebihan dan kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai.
Yang pertama ialah kelebihan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dapat mengurangkan kerugian. Terdapat 70 orang responden iaitu 86.81% sangat setuju dengan kelebihan ini. Majoriti responden sangat setuju dengan kelebihan ini adalah kerana jual beli secara tanpa tunai telah menyebabkan pelajar atau peniaga tidak perlu membawa dan menyediakan wang tunai yang banyak. Hal ini dapat mengurangkan kes kucuran wang berlaku. Kedua ialah kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai menjadikan transaksi sangat lancar dan mudah. Berdasarkan raja di atas, majoriti responden sangat setuju dengan kelebihan ini iaitu 77 orang responden atau 84.62%. Majoriti responden sangat setuju dengan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai menjadikan transaksi sangat mudah dan lancar adalah kerana pelajar dapat membuat sebarang transaksi dengan cepat tanpa perlu membawa dompet dengan wang tunai yang banyak. Transaksi secara tanpa tunai dapat dilakukan di mana-mana dan di bila-bila masa. Yang pertama ialah kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai memerlukan internet semasa melakukan transaksi. Berdasarkan raja di atas, terdapat 74 orang responden atau 81.32% sangat setuju dengan kekurangan ini. Majoriti responden sangat setuju dengan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai memerlukan internet semasa melakukan transaksi adalah kerana pencapaian internet yang lambat akan mengambil masa yang panjang untuk membuat sesuatu transaksi. Kedua ialah kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai mempunyai risiko maklumat peribadi dibocorkan. Daripada 91 orang responden di INASIS Mas Universiti Utara Malaysia, terdapat 30 orang responden iaitu 32.97% sangat setuju dengan kekurangan ini. Majoriti sangat setuju dengan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai mempunyai risiko maklumat peribadi dibocorkan adalah kerana mereka risau sekiranya mempunyai individu yang tidak dikenali akan mendapatkan maklumat mereka melalui internet, seperti keterdedakan nombor kad kredit dan maklumat peribadi mereka kepada pihak lain ekoran telah melakukan transaksi melalui internet. Menurut kepada kajian lepas mendapatkan bahawa faktor masa, tingkah laku individu dan faktor keadaan adalah 3 faktor yang utama yang membandingkan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Perbezaan antara kajian lepas dengan kajian pengkaji adalah faktor keadaan dan tingkah laku individu telah digantikan dengan mengurangkan kontrak rapat semasa COVID-19 dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Hal ini menunjukkan pelajar terlibat dalam kajian ini dapat boleh membuat pembayaran melalui kaedah transaksi tanpa tunai di semua tempat secara bersemuka atau secara dalam talian dengan penjual tanpa risau dan juga dapat mengelakkan sentuhan fizikal. Kesimpulan bahagian bab 4 ini telah menganalisis dan menjelaskan dapatan kajian yang diperoleh oleh pengkaji melalui borang soal selidik dan temu bual. Maklumat dan data yang dikumpul telah dipersembahkan melalui kaedah deskriptif dalam bentuk jadual, rajah dan statistik. Pengkaji juga menganalisis sebab dan akibat beserta perbandingan data yang didapati. Idea yang baharu telah ditemui oleh pengkaji melalui kajian ini. Bab 5 yang seterusnya akan merumuskan kajian ini. Pengkaji juga akan memberikan cadangan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang ditimbul. Bab 5 merupakan rumusan dapatan kajian yang didapati oleh pengkaji. Dapatan kajian menunjukkan bahawa seramai 91 orang perempuan dari INASIS Mas Universiti Utara Malaysia telah dipilih untuk menjawab borang soal selidik dan kebanyakan daripada kalangan umur 19 hingga 23 tahun, etnik Cina, warga negara, ijazah sarjana muda dan semester 5. Dapatan kajian juga mendapati bahawa kebanyakan responden jarang-jarang menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai dalam sebulan dan sangat kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dalam sebulan. Perbelanjaan responden yang paling tinggi dalam penggunaan wang tunai dalam sebulan adalah antara RM100 Malaysia dan ke bawah. Manakala perbelanjaan responden yang paling tinggi dalam penggunaan kaedah transaksi tanpa tunai dalam sebulan adalah antara RM101 Malaysia hingga RM200 Malaysia. Kebanyakan barang yang sering dibeli oleh responden dengan menggunakan kaedah transaksi tanpa tunai adalah barang keperluan, iaitu makanan, minuman dan pakaian. Bentuk kaedah transaksi yang paling tinggi ialah pernah digunakan oleh pelajar di INASIS Mas Universiti Utara Malaysia adalah wang tunai. Faktor yang mempengaruhi pelajar menggunakan wang tunai dan tanpa tunai iaitu jumlah maksimum yang boleh responden terima semasa menggunakan wang tunai yang paling tinggi adalah antara RM401 Malaysia hingga RM500 Malaysia. Manakala jumlah minimum yang mendorong responden menggunakan transaksi jual beli secara tanpa tunai yang paling tinggi adalah antara RM50 Malaysia dan ke bawah. Keyakinan responden terhadap privasi dan keselamatan kaedah transaksi yang dipilih paling tinggi adalah sangat yakin. Manakala kepastian responden terhadap pembayaran tanpa tunai boleh digunakan di semua tempat termasuk pendalaman yang paling tinggi adalah tidak.
Pengkaji juga mendapati bahawa kepastian responden terhadap kaedah transaksi jual beli tanpa tunai merupakan kaedah pembayaran yang diterima umum oleh semua kedai dalam sekeliling Universiti Utara Malaysia. Yang paling tinggi adalah tidak. Kesetujuan responden terhadap proses pembayaran dengan menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai lebih cepat berbanding dengan kaedah pembayaran secara tunai yang paling tinggi adalah setuju. Manakala responden juga setuju dengan kaedah tanpa tunai memudahkan pembelian dijalankan kerana pembeli tidak perlu membawa wang yang banyak semasa membeli belah. Pengkaji juga menganalisis bahawa kelebihan kaedah transaksi jual beli secara tunai yang sangat dipersetujui oleh responden yang paling tinggi adalah tidak akan dikenakan bayaran pemprosesan. Manakala kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai yang dipersetujui oleh responden yang paling tinggi adalah mempunyai risiko yang tinggi jika membawa banyak wang tunai. Pengkaji juga mendapat kelebihan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai yang sangat dipersetujui oleh responden yang paling tinggi adalah dapat mengurangkan kecurian. Manakala kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai yang sangat dipersetujui oleh responden yang paling tinggi adalah memerlukan internet semasa melakukan transaksi. Penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai telah berkembang secara mendadak ketika negara menangani wabak coronavirus 2019. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan dasar ekonomi digital secara berterusan untuk menggalakkan peniaga dan pengguna, terutamanya pelajar universiti untuk menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Pelajar dapat membuat bayaran di mana-mana tempat tanpa kebimbangan dan juga dapat mengelakkan diri terdedah kepada risiko jangkitan wabak coronavirus 2019. Apabila kerajaan dapat mengesah setiap peniaga menawarkan platform pembayaran digital di universiti. Selain itu, pihak kerajaan perlulah meningkatkan pencapaian internet di seluruh Malaysia, terutamanya kawasan luar bandar. Satu keperluan untuk menjalankan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai ialah akses internet yang lebih stabil. Hal ini demikian kerana pengguna yang di kawasan luar bandar tidak dapat menggunakan kaedah transaksi secara tanpa tunai dengan bersungguh-sungguh. Pihak kerajaan perlu mengambil langkah untuk meningkatkan pencapaian internet yang lebih stabil di seluruh Malaysia, seperti menyediakan kad SIM percuma kepada pelajar supaya pengguna dapat menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Kerajaan juga perlu memastikan pengguna dilindungi apabila menggunakan kaedah transaksi secara tanpa tunai. Kerajaan mesti menjamin bahawa data peribadi pengguna tidak akan dibocorkan. Hal ini demikian kerana kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap kes jenayah cyber yang bertujuan untuk menceroboh dan mendedahkan data peribadi pengguna. Ini dapat meningkatkan keyakinan pengguna untuk menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Dasar ekonomi digital semakin berleluasa dalam era globalisasi ini, apabila kebanyakan pembayaran dan perkhidmatan melibatkan kaedah transaksi secara tanpa tunai. Namun, dasar ekonomi digital dapat menggalakkan pelajar mahasiswa menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Hal ini disebabkan oleh pengguna menggunakan kaedah tersebut dapat melonjakkan ekonomi negara. Penggunaan transaksi jual beli secara tanpa tunai dapat merendahkan risiko jenayah dari segi kecurian wang tunai. Selain itu, dasar peningkatan akses internet di seluruh Malaysia perlu dipertingkatkan supaya pelajar dapat menggunakan aplikasi wang tanpa tunai tanpa kebimbangan. Pelajar boleh melakukan transaksi dengan cepat dan dalam masa yang singkat apabila kelajuan internet adalah pantas. Apabila kelajuan internet yang perlahan merupakan kekangan untuk pelajar menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Sekiranya kerajaan tidak dapat memperluaskan pencapaian internet di Malaysia, akan menyebabkan pengguna menggunakan masa yang panjang untuk membuat transaksi selesai dan pengguna akan berasa bosan dan berhenti menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Samping itu, dasar melindungi maklumat peribadi amat penting semasa menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Pengguna memerlukan jaminan daripada kerajaan bahawa menggunakan aplikasi wang tanpa tunai tanpa bimbang maklumat peribadi akan dikontam. Secara tuntasnya, jika dasar tersebut tidak dapat dikuatkuasakan, ini akan meningkat risiko semasa pengguna menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dan juga mempercepatkan proses penggodaman maklumat peribadi. Terdapat banyak negara membangun semakin beralih daripada kaedah transaksi tradisional dan ke arah pembayaran maya secara menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Ekonomi digital berkembang dengan pantas yang mengubahkan tingkah laku pengguna dan model perniagaan. Malaysia berhasrat untuk menjadi salah sebuah negara membangun yang mempunyai masyarakat tanpa tunai. Disebabkan oleh wabak coronavirus 2019, pihak kerajaan haruslah mengesah pengguna untuk menerima kaedah pembayaran tanpa tunai. Apabila bersentuhan dengan orang yang dijangkiti, virus tersebut boleh berjangkit dari satu orang ke orang lain. Wabak coronavirus 2019 juga telah mengubah model perniagaan daripada fizikal kepada maya di mana perniagaan dalam talian dan perkhidmatan penghantaran mula berkembang maju. Pihak kerajaan perlu memberi insentif terhadap peniaga, menawarkan insentif kepada peniaga supaya dapat menawarkan ganjaran untuk menarik perhatian lebih ramai pelajar untuk menggunakan kaedah transaksi jual beli tanpa tunai. Apabila menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai, pelajar boleh
menikmati berbagai faedah yang disediakan oleh peniaga seperti voucher, hadiah, dan bayaran pembelian percuma, manakala peniaga juga dapat meningkatkan jualannya. Pengkaji telah menghadapi kekangan manusia semasa proses pengumpulan data melalui borang soal selidik di mana pengkaji sukar untuk mendapatkan kerjasama daripada responden. Kebanyakan responden enggan mengadakan temu bual dengan pengkaji kerana kesibukan. Terdapat juga responden yang mengabaikan mesej yang dihantar oleh pengkaji tentang borang soal selidik terhadap kajian ini. Pengkaji berharap boleh mempunyai lebih masa untuk mencari responden yang sanggup menerima temu bual secara bersemuka. Hal ini akan menyebabkan pengkaji mendapat maklumat dan data yang lebih tepat. Kesimpulannya, setelah data yang dikumpulkan dalam kajian ini dianalisis dengan jelasnya dan boleh dilihat bahawa semua objektif kajian telah dicapai. Kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai dalam kalangan pelajar di Inasis Mas Universiti Utara Malaysia telah dianalisis. Dan faktor yang mempengaruhi pelajar dalam pemilihan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai di Inasis Mas Universiti Utara Malaysia telah dikenal pasti. Pengkaji juga dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai dalam kalangan pelajar di Inasis Mas Universiti Utara Malaysia. Pelbagai cadangan juga telah dikemukakan oleh pengkaji untuk mengurangkan masalah penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai, iaitu melaksanakan dasar ekonomi digital, menjamin keselamatan pengguna apabila menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai, dan meningkatkan pencapaian internet. Sekian, terima kasih.